Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, salam bahagia, salam pencerahan di alam maya. Saya sentiasa mendoakan agar saudara semua sihat walafiat. Apa khabar saudara semua? Saudara Fu Wui, thank you for appearing in my page every night, saban malam saudara. Saudara Rosila, Saudara Ibrahim Cik Muda, Nazrul MN, Waalaikumsalam, Herman, Waalaikumsalam, Saudara Nur Hisham, apa khabar? Saudara Azlan Yusof, terima kasih. Saudara Mimi, Muhammad Khalil, Kuil Search, Saudara Samsul Anwar, Joka, Openg Temu, Dr. Ahmad Rumaizi, apa khabar dok? Semoga saudara sehat. Faizal Acol, saudara Markim Kama Ismail, Nenek Porak Syukur Ismail, Rusnin Kurungot, apa khabar orang Sabah? Muhammad Razali Mustafa, Abu Namas, Nur Azwa, Hishamuddin Ishak, Rubidin bersama dengan pasangannya. Mudah-mudahan sihat walafiat dan bahagia sentiasa doa saya. Muhammad Fauzi, Ahmad Mohaini, Capal Misteri. Saudara IR Sofian Abdul Aziz, apa khabar Yan? Semoga sehat orang Kelang ya. Baik, kepada yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf dan saya akan santuni usai bicara saya malam ini. Hari ini kita berbicara, pertama sekali saya harus melaporkan kedudukan COVID-19. Hari ini tanggal 15 hari bulan Jun, hari Selasa saudara ya. Jumlah hari ini ada peningkatan sedikit sebab semalam 4,949 tapi hari ini 5,419 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona, menjadikan jumlah terkumpul saudara ya adalah 667,876 dan kematian hari ini agak tinggi saudara. Hari ini jumlah kematian yang dicatatkan oleh Kementerian Kesihatan adalah 101 orang. Tinggi daripada semalam. Sebab semalam 60 lebih saja rasanya. Dan jumlah kematian yang terkumpul sudah pun menjangkau 4,069 orang. Jadi sebab itu saudara berhati-hati, sentiasa jaga kebersihan. Kita jagalah keluarga kita agar kita tiada jangkitan virus corona. Bahaya ni. Nampak gaya siapa yang dijangkiti kalau dah sesak nafas, akhirnya terpaksa dikomakan dan mereka akhirnya meninggalkan kita, meninggalkan alam yang fana ini. Baik saudara, di Perlis alhamdulillah hari ini masih kekal satu orang saja yang dijangkiti. Di Kedah nampak gayanya ada peningkatan sebab semalam 199, hari ini 252. Di Pulau Pinang alhamdulillah comi mami apa semua bagus sebab semalam 214, hari ini 124. Susut pelan lah saya nampak bahawa gelombang penurunan ya. Begitu juga di Perak, alhamdulillah Perak dah balik kepada 2 angka. Itu semalam 136, hari ini 68. Cuma di Selangor masih lagi gelombangnya tidak menentu dan tidak begitu baik kerana semalam 1,523 dia turun semalam sebab sebelum tu 3 hari lepas 1,973. Dia turun semalam 1,523. Hari ini dia naik balik 1,996 di Kelang. Begitu juga di wilayah Persekutuan, iaitu Kelang Valley inilah ya saudara. Sebab semalam dia meningkat daripada 2 hari lepas. 2 hari lepas 462, dia naik 503 dan hari ini terus naik lagi iaitu 650 orang warga wilayah Persekutuan yang dijangkiti oleh virus corona. Putrajaya alhamdulillah balik pada single digit, daripada 10 semalam turun hari ini dapat 5. Tetapi di Negeri Sembilan saya melihat di Negeri Sembilan tidak begitu baik sebab dia punya gelombangnya masih lagi beredar pada angka 300 lebih. Walaupun 4 hari dulu 600, sebelum tu 685, kemudian dia turun 331, dia susut. Semalam dia susut lagi 323, hari ini dia naik balik iaitu 396. Ini di Negeri Sembilan ya, saudara Man, apa tu Man? Marah sangat Man. Oh, tengok bola. Di Melaka juga meningkat. Saya hairan kerana pada mulanya dah cantik dah semalam.
Daripada 145 dia turun. Sebelum tu 178 dia turun 145. Semalam dia susut 119. Tiba-tiba hari ini dia naik balik 155. Jadi warga Melaka pastikan jaga kebersihan, adakan penjarakan sosial. Man, kan cantik gambar tu Man ya. Berkipas-kipas lah Man. Di Johor dia ada penurunan, iaitu daripada 430 semalam, hari ini 366. Tapi gelombang di Johor tu Man, main kipas-kipas ni Man, halau Man, halau kan virus corona ni Man. Sebab di Johor ni dia masih lagi pada angka 300, angka yang tidak tenteram lah pada kita melihatnya, kerana pada bila-bila masa dia boleh melonjak, dia tidak susut pada 200, 100 dan sebagainya. Di Pahang, alhamdulillah berterusan 2 angka, semalam 61, hari ini 32. Dah 3 hari dah di Pahang tu 2 angka. Begitu juga di Terengganu, alhamdulillah Terengganu dah 4 hari 2 angka, iaitu daripada 66 dia naik sekejap 82, dia turun 46, semalam dia naik 86, hari ini dia susut 43. Di Kelantan, Kelantan nampak gayanya kita ingatkan semalam dia punya penurunan, rupanya tidak juga berlaku begitu. Sebab daripada 179 2 hari lepas dia meningkat 214, hari ini dia terus meningkat lagi 245. Jadi warga Kelantan, pastikan anda mengambil vaksin dan sebagainya, kemudian jaga kebersihan, duduk di rumah, jangan sesekali kita membiarkan diri kita terdedah kepada suasana COVID-19 ni ya saudara. Begitu juga di Sabah, alhamdulillah susut. Daripada 2 hari lepas 335, semalam dia susut 273, hari ini juga susut 230. Alhamdulillah. Cuma di Labuan masih lagi suasana tak menentu. Sebab Labuan ni saya ingat sejak saya memberi laporan ni, Labuan 2 angka, 1 angka, masih lagi bertahan pada angka 100 lebih. Ya. 3 hari lepas 158, semalam dia turun 113, hari ini dia naik balik 138. Ini bagi warga di Labuan, sebab Labuan bukan besar sangat pun, bukan ramai sangat penduduk. Tapi kalau 138 hari ini, jumlah warga Labuan yang dijangkiti oleh virus corona adalah 6,293 keseluruhannya. Saudara. Begitu juga di Sarawak. Sarawak gelombangnya walaupun hari ini susut, tetapi susut yang tidak begitu cantik. Sebab dia daripada 544 2 hari lepas, dia naik 744. Dan hari ini dia susut tapi 714. Jadi warga Sarawak pastikan melakukan penjarakan sosial dan jaga kebersihan diri, serta janganlah keluar rumah. Eloklah di rumah dalam total lockdown ini ya saudara. Sangkut-sangkut nak macam mana saudara, begitulah keadaannya. Kemudian saudara, menurut Menteri Pertahanan Datuk Ismail Sabri tadi, dia kata pelan pemulihan negara terdapat 4 fasa, iaitu fasa 1. Fasa pertama itu bulan Jun. Ini adalah PKP menyeluruh, total lockdown. Kemudian pada fasa 2, iaitu bulan depan Julai dan Ogos, perancangannya adalah perluasan senarai positif. Itu sektor sosial kekal ditutup. Jadi sektor sosial maksudnya kegiatan, majlis perkahwinan dan sebagainya tetap tidak diizinkan. Begitu juga nak adakan mesyuarat dan sebagainya tidak dibenarkan. Sektor sosial ditutup, masih lagi ditutup bagi fasa 2, itu Julai hingga bulan Ogos. Apabila menjelang bulan September, fasa ketiga, itu September dan Oktober, pihak Kementerian KMN akan melakukan pendekatan senarai negatif. Berapa jumlahnya, kemudian sektor sosial dibuka secara berperingkat. Itu pun tertakluk pada jumlah jangkitan. Kalau masih lagi gelombangnya tidak baik, maka kekallah PKP. Dan untuk November-Disember, perancangan pihak pimpinan kerajaan adalah pembukaan penuh. Mudah-mudahanlah, mudah-mudahan. Dulu pun janjinya begitulah, tapi tak tahulah. Jadi pertukaran fasa akan mengambil kira nilai ambang, iaitu kes harian, katil di ICU ataupun kadar vaksinasi. Bagi kes harian mestilah berada di bawah 4,000 untuk bertukar kepada fasa 2. Kalau dia masih lagi tidak turun kepada fasa 4,000, makna kita berada di fasa 1. Fasa 2 ini mesti di bawah 4,000. Kemudian kes harian bawah 2,000 saja baru dia dianggap masuk ke fasa ketiga. Dan apabila cuma kes-kes laporan daripada Kementerian Kesihatan bawah 500, barulah ke fasa 4, barulah kita boleh dimula semula. Ya, Raja Kamal, Raja Faizal, apa khabar aku? Semoga sihat.
Dan rentas negeri semasa fasa kedua masih tidak dibenarkan. Tak ada cara, raya haji ni tak adalah, nak balik kampung pun tak boleh. Rentas negeri masih tidak dibenarkan. Kemudian perjalanan rentas negeri dijangka dibolehkan hanya pada fasa keempat, iaitu pada pelan pemulihan negara, itu sekitar bulan November dan bulan Disember. Dan waktu itulah barulah pelancong domestik juga akan dibuka terteluk pada SOP yang ketat. Saya agak lega bila Datuk Ismail Sabri menyatakan iaitu pelancongan domestik. Jadi kita tak mengharapkan pelancong dari luar. Kita mengharapkan supaya negara kita tutup dulu. Jangan bagi masuk orang luar ni. Datang bawa penyakit buat apa? Apa khabar saudara Amri? Semoga sihat. Dan untuk comparisonnya, setakat inilah ya, bulan Jun kita ini, jumlah virus corona mereka dijangkiti sudah mencapai pada angka 95,619 orang. Ini yang terkumpul daripada 1 Jun sehingga 15 Jun hari ini, jumlahnya adalah 95,619 orang. Kuatir saya baru 15 hari. Tak tahulah mendatang kalau dapat kita susutkan ya. Baik saudara, itulah laporan saya tentang kedudukan virus corona. Kita masuk fasa kedua kita, itu tazkirah singkat. Ingat saudara, sedangkan daun yang gugur ke bumi pun Allah aturkan rezekinya. Ini kan pula soal jodoh dan rezeki kita. Jadi kita usaha, kita berdoa, semoga semuanya yang baik-baik juga. Dan semoga Allah meredai serta merahmati segala kebaikan yang kita lakukan sepanjang hari ini dan masa-masa yang mendatang. Ini harapan kita. Kerana sabda junjungan Rasulullah SAW, baginda Rasulullah bersabda, sesungguhnya, ini kenyataan kata-kata Rasulullah. Hadis ini hadis sahih ni. Sesungguhnya, kata baginda, selepas aku nanti akan ada para pemimpin yang melakukan kezaliman dan penipuan. Sesiapa yang pergi kepada mereka lalu membenarkan penipuan mereka dan menolong kezaliman mereka, maka dia bukan dariku dan aku bukan darinya, dan dia tidak akan dapat mendatangi telagaku. Sesiapa yang tidak membenarkan pembohongan mereka dan tidak menolong kezaliman mereka, maka dia adalah dari kalanganku dan aku dari kalangannya, dan dia akan dapat mendatangi telagaku. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Itu janji, itu perigi Rasulullah di syurga nanti. Harumnya, enaknya, jernihnya seperti susu. Dan kita mengharapkan kita dapat bersama-sama meneguk aura nikmatnya daripada perigi ataupun telaga Al-Kausar di syurga nanti. Itu milik Rasulullah SAW. Baik saudara, itu tazkirah pendek kita. Dan untuk mutiara kata kita hari ini, mata yang terindah adalah yang selalu melihat kebaikan orang lain. Mulut yang terindah adalah yang selalu berkata benar dan yang baik-baik. Sementara hati yang terindah adalah hati yang selalu bersangka baik. Ini kata-kata daripada Buya Hamka. Jadi saudara, bersama-samalah kita hayati kenyataan begitu. Baik saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Ingat, kalau negara berbelanja tanpa had, tanpa kelulusan parlimen, tanpa had jumlahnya, maka negara kita akan menuju ke arah kemuflisan ataupun bankrupt. Sebab itu kita mohonlah, mudah-mudahan besok ada sinar agar ada titah daripada istana supaya parlimen dapat dibuka semula. Matlamat kita bukanlah untuk menjatuhkan sesiapa, tetapi hanya untuk semak dan imbang, terutama sekali untuk membicarakan masalah rakyat. Tak ada suara Salimah Hashim, saya tak tahulah saudara. Saya berusaha bercakap kuat-kuat. Saya minta saudara, kalau boleh saudara share dan masuk dalam laman saya tu sebagai apa dia panggil dalam bahasa dia panggil bahasa alamaya ni pelik sikit. Subscribe atau saudara jadi sebahagian daripada saya punya pengundi tetap supaya dapat dengar dengan jelas. Share, like. Bila saya lihat banyak hati, banyak
good. Tu share tu saya like, saya memberi semangat saudara. Baik saudara, tajuk perbincangan kita malam ini adalah debar dalam penantian titah istana. Debar dalam penantian titah istana. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu kata pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Kata Pak Nazil, ikan pelata dimasak pindang, buah pedada diricik ke ana. Apabila mata menjeling pandang, pasti ada sesuatu yang tak kena. Indahnya bahasa Pak Nazil ni, beliau berkias. Kalau mata itu menjeling, mesti ada sesuatu yang tak kena. Kata Pak Nazil lagi, kain tabir berbagai jenis, ia kuat, tak seperti kasa. Apabila bibir mencebik sinis, perasaan meluat amat terasa. Jadi kalau bibir itu dah mencenik begitu, memanglah sesuatu tak kena lah. Tak begitu Dr. Yunus? Kenapalah line ni duk sangkut-sangkut. Aduh, saya tak mampu nak buat apalah. Sebab yang saya tahu ini dia. Sebab itu kadang-kadang bila mereka godam saya punya line ni, apa mampu saya lakukan. Cuma kalau tak puas nanti selepas bicara ini, cara masuk balik barulah dapat dengan sepenuhnya. Tapi untuk sahabat live macam ini, tak tahulah saya ini kerja-kerja mereka, biarkanlah mereka. Kita cuma berserahlah pada keadaan. Terima kasih saudara Mak Ju. Okey. Saya juga ingin memberi peringatan sebab ini peguam saya sentiasa mengingatkan saya. Dia kata mesti dicakap setiap malam sebelum saya memberi pencerahan. Itu mereka yang menyunting semula live saya dan masuk ke channel YouTube, maka adalah menjadi tanggungjawab anda di atas setiap syutingan yang dilakukan. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca. Jadi sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen ataupun melakukan suntingan dalam live saya ini ya. Jadi pihak saya juga, kerana saya tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis di sini. Ya, segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri. Cuma bila anda berbicara dengan saya mohon sangat-sangat berbicaralah dengan bahasa yang indah-indah. Saya boleh ambil tak kisah sebab buat tak tahu pun boleh, tetapi bagi saya lah kadang-kadang saya sedih anak bangsa saya boleh bersikap begitu menggunakan bahasa-bahasa yang celupar. Sepatutnya kita santuni. Tak setuju cakap tak setuju. Sebab prinsip kita adalah we must agree to disagree. Saya mengundang anda bersama dalam live saya ini dengan hati yang terbuka. Dan saya cuma sekadar bukan untuk berkempen sesiapa. Saya sekadar memberi pencerahan. Sekadar apa yang saya tahu. Saya bukannya knows of everything. Saya bukan master of everything. Tidak. Saya sekadar memberi pencerahan setelah saya melihat berdasarkan kepada penghayatan dan pengalaman masa silam saya. Melihat keadaan suasana politik. Dan ruangan ini tentulah tidak lain dan tak bukan membicarakan persoalan-persoalan politik semasa. Jadi ini saudara kena ingat ya, we must agree to disagree. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Ini prinsip kita. Nak marah, boleh marah, tapi marah sendiri-sendirilah. Jangan saudara celuparkan tulisan saudara kerana akan dilihat, ditonton. Bukan hanya di negara kita ini, ditonton oleh seluruh negara, seluruh dunia. Ada teman-teman daripada pagi tadi daripada Kuwait, dia bertanya dengan saya, kenapa ini pelai-pelai Malaysia ni begitu celupar marah ke Datuk? Saya kata tak tahulah nak buat macam mana, orang nak marah-marahlah. Sebab kerana mungkin saya tidak menyantuni pimpinan pilihan mereka. Saya tak bolehlah untuk bersetuju segala-galanya. Ya saudara. Baik. Saudara, dalam jerih kehidupan rakyat ini saya tertarik dengan culipan daripada saudara Rizal Endau. Rizal ni selalu dia menghantar kiriman pada saya baca, saya tengok. Dia kata bahawa kalaulah kita hendak membantu masyarakat, sebagai contohnya apabila kita, ini untuk pemimpin-pemimpin, khususnya pemimpin politik dan orang-orang politik, mereka yang bekerja ataupun bergiat dalam politik, kalau nak bantu, tak perlulah nak ditanya, kamu sokong siapa, dan tak payah, ambilkan senarai mereka itu saja dengan keikhlasan. Jadi selidiki mereka, berapa sara hidupnya, bagaimana keadaan, tak perlulah benda-benda begitu, sebab ini boleh menyinggung perasaan mereka. Sebab kita akan tahu nanti tahap mana mereka yang terkesan. Kerana lockdown ini bukan main-main. Ramai orang yang seksa hidupnya dan terkesan yang amat sangat. Tentulah warga-warga yang berada di luar bandar, khususnya warga-warga dalam B40, M40, mereka begitu terkesan.
Saya tak mampu untuk menceritakan banyak sangat. Jadi sepatutnya mereka-mereka ini berhubunglah dengan pengulu atau pengurusi masjid setempat ataupun karya di kawasan itu, bertanya. Lepas itu buatkan sistem. Jangan buat satu hal asal boleh saja. Kita kena ikhlas dalam kita pemberian kita supaya mereka yang benar-benar memerlukan dapat disantuni. Sebab kata Saudara Rizal, dia kata dapat aduan daripada seorang isteri dan ada 5 orang anak. Masih kecil. Jadi suaminya diberhentikan kerja seawal tahun lalu sampai sekarang tak ada kerja. Duduk di sekitar di kawasan Temeloh katanya. Ini Saudara Syakar. Bolehlah berhubung dengan Saudara Rizal. Jadi ini di Temeloh. Ini salah satu masalah rakyat yang perlukan santunan dari kepimpinan di bahagian. Jadi keluarga mereka yang atas pagar pun perlu disantun. Kena ingat, jangan fikir untuk ni bantuan UMNO, kena bagi pada orang UMNO saja. Tak betul. Kena bagi untuk semua rakyat. Kena ingat, UMNO itu perjuangannya untuk rakyat. Selagi kita menghayati perjuangan UMNO, kita merasakan diri kita orang UMNO, kita merasakan warga UMNO, rakyat tak kisahlah mereka itu menyokong mana pun, itu terpulang pada mereka. Kita mengamalkan demokrasi terpimpin. Mereka tak sokong kita, mestilah ada kesilapan di mana-mana. Jadi jangan kita terus tepikan, kalau ada bantuan, ini orang tak sokong aku. Tak boleh begitu. Bersikaplah dengan hati terbuka. Macam mana tadi saya terima 2 kiriman ini dalam YouTube, ada kiriman ini YouTube daripada salah isteri pembesar. Dia kira saya tengok begitu mengalir ke air mata sebab gambaran itu 2 orang anak yang berada di kuburan. Dia memanggil mak, bapak, kedua ibu dan bapanya dah tiada. Jadi dia menangis, menyebut mak, menyebut bapa. Berartinya dia tak ada tempat mengadu. Begitulah keluhan anak yang masih kecil, yang masih memerlukan kasih sayang. Kan ini sudah hilang tempat mengadu. Jadi saya melihat benda begitu dengan penuh keinsafan. Begitu jugalah negara kita ni, bila kita kehilangan pemimpin yang benar-benar mau menyantuni rakyat, maka tentulah kita juga terseksa kehidupan rakyat kita. Saya melihat gambaran yang dikiriman daripada YouTube itu, dua kiriman tu, terkesan di hati saya. Tanpa saya sedar menitiskan air mata. Tapi itulah kehidupan saudara. Sebab itu kita mau yang mereka yang menyantuni rakyat di semua kawasan. Tak kisahlah kalau anda daripada pimpinan Parti PAS, anda pimpinan daripada DAP, anda daripada Keadilan, anda daripada UMNO, anda daripada PBM, jangan beza-bezakan pahaman politik. Dalam keadaan sekarang ni tidak boleh kita memisahkan. Santuni rakyat dengan hati dan keikhlasan serta penuh kejujuran. Ingat saudara, bahawa setiap yang kita lakukan itu adalah imbal balasnya daripada Allah SWT. Kalau niat kita baik, baiklah balasannya. Kalau niat kita itu memilih-milih, maka Allah juga akan memilih-milih rezeki untuk kita. Jangan saudara, saya ingin berpesan sebab saya tahu di perangkat ada kawasan, kampung-kampung kadang-kadang tu sebab dia rasa orang ni tak sokong. Masa pilihan raya tak nak undi UMNO, padan ke muka. Tak boleh. Keadaan sekarang ni kita harus memisahkan fahaman politik. Kena ingat bahawa umat kita ni warga cinta damai. Kita warga yang harmonis. Santunilah mereka. Kasihanilah mereka. Jangan kita biarkan kehidupan mereka terbiar begitu saja. Sebab kita tahu bahawa apa yang dilakukan oleh pimpinan kerajaan ini seolah-olah macam tak bertanggungjawab. Kerana apabila melakukan total lockdown, dia tak ada bantuan yang menyeluruh. Pada mula PKP dulu adalah Makcik Limah, Makcik Kiyah, Pak Sidik semua tu. Itu pun tak ada kesampaian. Walaupun ramai yang dah dapat, alhamdulillah. Tetapi untuk total lockdown ini tidak ada bantuan menyeluruh. Ini dalam keadaan begini tentulah rakyat hidup begitu terkesan. Jadi kita berharapkan supaya Menteri Kewangan Tengku Zafrul, Tengku Abdul yang mengumumkan bahawa ada bantuan apa semua, pastikan apa yang pimpinan kerajaan dah putuskan, itu hak rakyat. Biar ia sampai. Kalau agensi-agensi yang dilantik untuk menyalurkan itu mesti ada selalu di check and balance ataupun selalu disemak sejauh mana penyampaian itu sampai. Dulu waktu Kerajaan Barisan Nasional dulu, kita bagi BRIM dulu, kita melalui ketua-ketua cawangan, semua ada rekod dan semua orang dapat. Hari ini masih ada yang dapat, ada yang tak dapat, ada yang ternanti-nanti. Dan dalam keadaan sekarang ni nak pergi ke mana? Nak keluar rumah pun tak boleh. Sebab itu saya ketahui tadi ada kiriman daripada komen teman-teman pelayar, dia kata saya malam ni
tak dapat nak goreng apa keropok tu, tak boleh nak goreng, tak dapat nak goreng apa goreng pisang sebab minyak dah tak ada. Sebab minyak mahal. Apa nak buat saudara? Saya faham kehidupan rakyat sekarang ni. Sebab itu setaban malam saya akan menyuarakannya. Dan sekarang ni saya pun tak faham jugalah. Apabila bantuan vaksin, kita memperuntukkan, bukan kita rakyat, mesti kita sebut kita. Walaupun ini adalah kerajaan, diluluskan oleh parlimen, diluluskan oleh kementerian, maksudnya wang itu wang dari kantung negara adalah wang kita. Sebab itu saya katakan kita bersama-sama dengan pimpinan kerajaan meluluskan bajetnya untuk vaksin sebanyak 5 bilion. Cuma kehairanan saya, kenapa soal majikan mesti membayar balik? Kalau untuk pekerja-pekerja luar negeri, datang ada PKI ke parti ke yang bekerja pekerja luar negeri, itu okey. Tetapi kalau rakyat setempat, rakyat negara ini yang ada IC biru apa semua, takkanlah syarikat kena tanggung. Kalau syarikat itu tanggung, artinya peruntukan itu tak tepat. Sebab apa yang diminta oleh Menteri Sains dan Teknologi, dia minta mula-mula 3 bilion. Sepatutnya untuk 28 juta. Seharusnya 28 juta rakyat Malaysia boleh mendapat vaksin. Sekarang ni udahlah tertangguh-tangguh. Ada tempat ni okey, tempat ni tak okey. Saya bagaimanapun terima kasih lah. Sebab nampak gayanya pihak kementerian, pihak ini berwajib melakukan vaksin ini, mula menggunakan klinik-klinik dan hospital swasta. Inilah sepatut dilakukan. Tak perlu lagi kita buat di dewan, tempat terbuka dan sebagainya. Ini rumah saya terpaksa pergi ke Shah Alam. Jauh. Takkanlah di Pilihan Jaya ni nak dapat vaksinnya di Shah Alam. Ini apa benda ni, saya kata. Saya pun kalau gitu keadaannya, ini yang membuatkan rakyat kadang-kadang bukan mereka tak nak mendapat suntikan vaksin. Saya dapat kiriman di Kelantan sebagai contoh. Duduk jauh-jauh di kampung, tiba-tiba kena datang ke Kota Baru. Tambang kena keluar, lepas tu nak keluar pula takut. Nanti kena tangkap pula sebab tak boleh penjarakan sosial dan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Sebab itu sekarang ni sepatutnya diteruskan di semua klinik-klinik. Kalau kawasan itu macam contohnya, kalau di Petaling Jaya, pilihlah mana-mana klinik swasta ni yang ada ni, hantar kepada klinik tersebut vaksin ini untuk mereka mendapat suntikan. Supaya semua dapat. Kena ingat, kita bersetuju membeli vaksin dengan pelbagai jenis. Dan jangan pula disyaratkan hanya jenis ini saja. Sebab kita ada 5-6 jenis. Biar doktor di klinik itu melakukan pemeriksaan apakah hormon-hormon dalam badan kita ini sesuai atau tak sesuai dengan vaksin yang nak disuntik. Sebab tiap-tiap botol vaksin itu tentulah ada dia punya description ataupun penjelasannya. Ini apa kontennya, alkohol ke, apa ke, segala macam-macam lah. Saya pun bukan pakar sangat. Tetapi ada description tu. Apakah sesuai dengan darah kita? Ini yang paling penting. Kalau tak sesuai, dia akan berlawanan. Itu yang akan mendatangkan kesan sampingan. Jadi biar doktor yang melakukan. Bukan main-main suntik aja, asal orang datang vaksin, injek. Baik, saya itu tak betul. Mesti disiasat terlebih dahulu. Tanya dulu, ada sakit jantung ke, ada sakit buah pinggang ke, ada pernah mengalami batuk kering ke, ada pening-pening ke waktu nak disuntik. Kena cek semua tu. Biarlah doktor yang memeriksanya. Setelah itu baru dilakukan suntikan vaksin. Kalau waktu nak disuntik itu dia tak sihat, tak payah diberi suntikan itu kerana mungkin akan melakukan kesan. Kalau kesan itu berlaku nanti dah kata pula sakit jantung apa semua, kita tak mau. Niat matlamat untuk memberi kesejahteraan, kesihatan pada rakyat. Ya, jadi cara pelaksanaan itu kena benar. Sebab itu saudara, saya terima pula. Ini daripada blog UMNO selamanya. Saya ketawa tadi. Ada satu pengirim dia catat dalam WhatsApp blog UMNO selamanya. Dia kata kita patut. Ini kesan daripada tadi lah bila Tan Sri Yang Berhormat Tan Sri Perdana Menteri membuat pengumuman perutusan. Dia kata kita patut calonkan Tan Sri Muhyiddin dan menteri-menteri beliau ke Hall of Fame sebagai kumpulan paling kelakar dalam sejarah Malaysia. Sebab dia kata Tan Sri Perdana Menteri masih mengumumkan apa yang telah dilarang. Hingga berbulan-bulan tanpa mengumumkan bantuan apa yang akan diberikan. Rakyat nak tahu apa you nak bagi, apa you nak sampaikan.
Soal ini semua kita tahu. PKP tak boleh bergerak sana, tak boleh rintas kau. Ini semua kita tahu. Kemudian, jadi dia kata benda yang bermain dalam fikiran saya, kata pengirim tadi, dia kata adalah beberapa brothers, teman-teman kita yang cacat penglihatan di Brickfield, yang mengusahakan urutan tradisional. Bagaimanalah agaknya mereka nak makan? Apakah sampai bantuan pada mereka? Kemudian katanya dia teringat pula seorang kawan dia, ibu tunggal, yang mengusahakan salon yang tak boleh berniaga selama hampir setengah tahun. Macam mana dia nak menyara dan meneruskan kehidupan? Kemudian dia kata, kawan saya pula tu Mat, dia kata, yang pernah diusir keluar rumah. Diusir keluar daripada rumah sewanya tahun lalu sebab tak dapat nak bayar sewa rumah. Kemudian ibunya terlantar sakit dan dia mempunyai beberapa orang anak. Sudahlah berniaga sejak akhir-akhir ini payah. Sudah pasti dia dan isterinya yang bekerja dalam industri perhotelan akan terkesan. Jadi Tazimudin katanya, tak boleh ke gunakan pemikiran yang mantap bagaimana PSC, itu syarikat-syarikat perniagaan yang terpaksa ditutup selama setengah tahun. Sejak sebelum Hari Raya dulu, mereka juga pasti akan jatuhlah dia punya harga nilai syarikatnya, performance syarikatnya. Dan entah berapa banyak lagi lah syarikat PSC yang akan masuk jadi PN17. PN17 ni tak boleh buat operasi, tak ada duit, kulus. Jadi apalah katanya malangnya nasib kita semua ni. Kenapa kita dapat kerajaan yang sebegini bingai katanya. Aduh, hai saya kata. Sebab itu dia kata catatannya, hashtagnya adalah pecat. Pecat je lah dia kata, kerajaan gagal. Walaupun ada menteri mengatakan tak gagal. So ini naratif. Kemudian sahabat saya, saudara Amy Sharif dari Pahang. Dia pun sempat juga menghantar kiriman setelah dia mendengar perutusan tadi. Dia kata perusahaan Tan Sri yang buat Tan Sri Perdana Menteri petang ini betul-betul bertujuan untuk, dia kata big the gun. Saya tak faham apa maksudnya. Dia kata sebelum mesyuarat Raja Melayu esok, mana dia nak tunjuk bahawa pentadbiran Perikatan Nasional ni berkesan. Dia seolah-olah mahu dia kata seolah nak tipu rakyat lah, dia kata. Dengan pembukaan parlimen sekejap bulan Ogos, kemudian sekejap bulan September. Kemudian kemudian sekejap tu bulan Oktober. Jadi dia kata apakah ini seolah-olah macam jerat penipuan? Saya tak tahulah saudara Amy. Itulah keadaan kita sekarang ni. Sekejap bulan Oktober, sekejap bulan Ogos. Bila tak tahu, tak ada satu yang tuntas. Ya, jadi sekarang ni sedangkan rakyat nyata jelas semakin miskin datuk ni. Rakyat sudah muak dan meluat dengan pimpinan yang ada hari ini. Jadi tolonglah dia kata dalam keadaan begini letak jawatan sajalah. Dan saya melihat, jadi saya dengar hati hati. Memang benar tiada pengumuman yang memberi kabar gembira pada rakyat. Ini keadaan secara yang susah saya nak cakap. Susah untuk saya memberi ulasan kerana saya, apa yang dia cakap tadi? Apa yang dia cakap? Apa yang ni? Lain tak ada. Pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4. Lain. Rakyat nak tahu apa nak bagi pada rakyat sekarang ni. Rakyat terkesan. Rakyat terkesan secara. Itulah keadaannya. Dan saya juga menerima kiriman daripada mantan Perdana Menteri yang berhormat Datuk Seri Najib. Dia kata dia mempersoalkan mengapa istana perlu mengadakan perbincangan dengan semua raja-raja Melayu untuk membincangkan usaha memerangi COVID-19 ketika darurat. Itu dia menimbulkan tanda tanya. Kerana dia kata dalam ini, Najib berkata mesti ada sesuatu yang tak kena dengan pelaksanaan usaha kerajaan Perikatan Nasional memerangi COVID-19 dalam tempoh darurat. Sehingga kan istana perlu menganjurkan suatu sesi perbincangan di kalangan raja-raja. Jadi dia kata perbincangan khas sebelum ini adalah pada 25 Oktober 2020, setahun yang lalu. Jadi pada tarikh itu Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah telah pun menolak cadangan darurat di bawah kerajaan PN selepas mesyuarat khas Raja-Raja Melayu katanya. Jadi terdahulu Datuk Pengelola Bijaya Diraja Datuk Ahmad Fazil Samsudin kata perbincangan khas raja ini akan diadakan besok dan akan dipenguruskan oleh Duli Yang Muhammadiyah Pertuan Agong. Jadi perbincangan khas raja ini berkaitan dengan usaha memerangi penularan jangkitan wabak COVID-19 dan pelaksanaan semasa tempoh darurat. Jadi Datuk Seri Najib menegaskan bahawa beliau menginginkan, dia kata tolong suarakan bahawa Datuk Seri Najib menginginkan bukan soal diri dia, dia inginkan sebuah negara
masyarakat yang lebih setara dan adil. Dalam satu temu bual YouTube dulu tu saya nampak bahawa beliau pernah mengatakan bahawa kita perlu merapatkan jurang antara yang kaya dengan yang miskin. Sebab itu beliau tidak menyokong mereka yang kaya dia menjadi lebih kaya dan yang miskin jadi terus miskin. Kalau ikut pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata yang kaya terus kaya, yang miskin papa kedana. Itu tagline Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi Datuk Seri Najib dia kata dia tak mau melihat yang kaya terus kaya, yang miskin semakin miskin. Jadi sebab itu beliau keperhatiannya pada rakyat. Jadi saya perlu mewawarkan begitu. Jadi saudara, sekarang ni rancaklah sebalik semua orang bercakap tentang Istana Negara. Jadi kita mengharapkan ada petanda baik ke arah penubuhan Jemaah Menteri yang baru. Saya melihat banyak dapat kiriman, mereka mengharapkan ada petanda baik hasil daripada perbincangan antara Raja-Raja Melayu dengan Duli Yang Maulid Tuan Agong, mungkin ke arah penubuhan Jemaah Menteri yang baru. Sebab mereka mengatakan apa yang ada hari ini gagal, fail. Sebab macam saya bersuarakanlah, mana ada kementerian yang benar-benar mantap dalam melaksanakan sepanjang. Kena ingat darurat diadakan adalah untuk memerangi COVID-19. Apabila Tun Dr. Mahathir menyatakan bahawa beliau mendakkan Mageran macam mana tahun 1969, ini dua perkara yang berbeza. 1969 darurat, mula-mula darurat kerana waktu itu berlaku kekacauan, dan akhirnya kerana kekacauan itu masih berterusan, negara berhadapan dengan ancaman daripada komunis, maka perlulah negara ini dipimpin ataupun ditadbir secara Mageran. Jadi kita memerangi masalah politik kaum, kita memerangi ancaman komunis, kita mengalami keadaan defisit keyakinan pada pimpinan politik dan sebagainya. Kerana itu waktu itu parlimen digantung dan diwujudkan Mageran. Selepas itu dibuka semula. Berbeza dengan darurat yang ada hari ini, kalau kita mendengar kenyataan yang amat berhormat Tan Sri Perdana Menteri adalah untuk memerangi COVID-19. Jadi sepatutnya fokus harus kepada memerangi COVID-19 ataupun virus corona. Sebab itu saya katakan sepatutnya rakyat ni diletakkan di rumah, ditutup, tetapi makanan disediakan. Dalam peperangan ini tak usah peduli apalah, bagi tahu sama ada ini apa pembekal-pembekal, mesti dibekalkan. Bukan terima kasih Saudara Ismi, suara tak elok. Nak buat macam mana Saudara Ismi? Saudara punya live pun apatah lagi. Live Saudara Lokman juga pun begitu kena hack, saya pun kena hack lah. Kita senasib lah Saudara Ismi. Saudara Ismi dia selalunya lepas saya beri pencerahan, dia akan beri pencerahan. Itu pandangan beliau. Ismi rakyat. Jadi balik kepada ini COVID-19 ini, darurat ini diberikan ataupun diproklamasikan oleh Duli Yang Maulid Tuan Agong semata-mata untuk memerangi COVID-19. Itu virus corona. Jadi semua kementerian sepatutnya menjurus ke arah itu. Dalam bila kita berperang ini, digunakan akta darurat ini, barang tak boleh naik sepatutnya, dan rakyat mesti ada cukup makan. Sepatutnya, seharusnya dikeluarkan daripada khazanah negara, kalau ada wang baki-baki yang ada apa semua tu, untuk diberikan rakyat supaya mereka tak keluar rumah, tak cari pekerjaan, duduk di rumah. So, berapa lama nak perintah? Buatlah, tak ambil kisah. Rakyat cinta damai, rakyat akan duduk di rumah asalkan ada makanan. Tapi masalah anak menangis, takkan bapa boleh dengar tangisan anak nakkan susu. Jadi terpaksa bapa keluar mencari sumber pendapatan. Bila keluar, dah PKP. Jadi rakyat tertekan. Ini bukan cara nak memerangi. Begitu juga kalau you biarkan harga barang naik mencanak-canak apa semua. Pengusaha-pengusaha ladang, pengusaha-pengusaha pertanian, barang mereka tak pasal. Jadi kementerian harus mengkaji lebih seawal. Semua dah siap sedia. Okay, now we go to the war. Perintah darurat. Tak boleh bergerak. Jadi kena kaji semua. Kena kaji tentang bagaimana pemandu teksi, pemandu e-hailing, pemandu bas, pemandu lori, everything lockdown. Dan kalau nak dibenarkan bekerja pun adalah mereka yang membawa pengangkutan barang-barang makanan. Dan kilang-kilang kena tutup. Baru dinamakan war. Ini tidak. Kilang-kilang masih dibuka beroperasi. Ribuan pekerja kilang ini tidak di lockdown. Ribuan pekerja kilang ni yang mereka inilah merupakan kluster-kluster
yang mengakibatkan COVID-19 ini berselerak. Dan akhirnya rakyat yang terbeban. Mereka yang tak kena COVID-19, yang menjaga kebersihan, yang duduk di rumah, patuh pada arahan. Tapi apa lagi yang mereka ada? Wang tak dapat, minta daripada Kumpulan Wan Simpanan Pekerja, pejabat Kumpulan Wan Simpanan Pekerja pintunya tutup rapat, minta moratorium tak beri. Mereka duduk di rumah dengan penuh kesangsian, dengan penuh ketakutan. Apakah rumah mereka ini akan disita? Apakah kenderaan mereka ini akan dirampas oleh pihak bank? Jadi kenapa kita wujudkan suasana begini yang rakyat merasa tertekan? Sepatutnya semua dah kaji. We go to the war. Kita menghadapi darurat. Ini Kementerian Kewangan, ini dia punya tugas. 1, 2, 3, 4 SOP-nya. Tak payah cerita pada rakyat pun tak mengapa. Rakyat faham. Tak payah bagi perutusan. Seminggu, 2 minggu, besok bagi perutusan. Tak payah. Kita dah bagi tahu rakyat tak boleh keluar rumah. Pukul 8 malam tutup. Kedai-kedai tutup. Ini tidak. Bagaimana? Macam saya kata 2-3 malam lepas lah. Kedai supermarket terbuka. Oh, kedai fashion LV terbuka. Jadi apa ni? Ini masalahnya yang saya katakan bahawa the minister fail in performing their duties during the COVID-19 war. Ini adalah peperangan kita against the COVID-19. Dan dalam waktu yang sama, kita mengharapkan Kementerian Kesihatan explore semua klinik-klinik yang ada. Takkan tak ada list, semua ada senarai. Setiap-tiap klinik nak dibuka, dan dia mesti mendaftar dengan Kementerian Kesihatan. Okey, berapa doktor kita ada? Berapa jumlah nurse kita ada? So, gunakan khidmat mereka di samping membantu frontliner. Mereka tak kesian ke tengok frontliner di depan tu. Saya tengok frontliner yang ada dekat Sungai Buloh, dengan hospital-hospital yang memberi rawatan COVID-19 ini. Saya kesian, tidur di atas lantai. Tidur di lantai meninggalkan keluarga untuk sama-sama berperang. Seolah-olah niat ataupun hasrat ataupun jerih yang mereka berikan tidak dinilai. Oh, kerana you bekerja, you kena datang kerja. We don't care. Mana boleh begitu? Kita ada klinik, kita ada hospital swasta. Gunakanlah dalam keadaan darurat. Sebab itu rakyat berbesar hati setuju. Tak ada rakyat kata, no, kita tak setuju darurat. Kita setuju. Asalkan segala-galanya dilaksanakan dengan baik. Kalau tak terlaksana, sebab itu rakyat kata, bukalah parlimen supaya at least kurang-kurangnya ahli-ahli parlimen kami, wakil-wakil rakyat kami dapat bersuara di parlimen. Sebab itu rakyat tuntut supaya parlimen dibuka. Itu isunya, saudara. Ini keadaan kadang-kadang kita bercakap soal apa ini, rakyat tak setuju pada ni, rakyat tahu komplain saja. Kemudian ada pula cyber trooper daripada kumpulan parti-parti pimpinan itulah. Kata orang ni tak betul. Ini bukan soal siapa betul tak betul. Ini soal kita in the state of war. Peperangan kita bukan dengan musuh yang kita nampak. Bukan musuh yang kita tahu. Datang dengan kapal terbang, datang dengan kapal, dengan jet. Tak ada. Musuh kita adalah virus corona. Musuh ini sentiasa berada di mana-mana. Jadi minta rakyat duduk di rumah. Duduk di rumah boleh, makan mesti ada. Bukan rakyat nak makan yang sedap pun. Kalau saya dengar saya dapat ni, nak goreng telur, minyak tak ada. Harga telur sekarang ni RM12 satu papan. Dan takkan rakyat nak makan telur hari-hari. Makan telur hari-hari, satu rumah nanti bila keluar angin dari belakang tu bau terbelang lah, busuk satu rumah. Jadi pimpinan makan sedap-sedap, rakyat dapat memeta. Kemudian nak tunjuk bahawa mereka itu hebat, mereka itu juga prihatin dengan rakyat. Okeylah makan Maggi Mee. Rakyat ini semua ini klise lah. Ini lakonan biasa saja. Jadi rakyat bertambah benci. Yang penting sekarang ni pastikan agensi-agensi yang ada. Dan semua elemen lah. Parti-parti politik ada di setiap daerah, di setiap kampung. Bukan hanya UMNO. Parti-parti politik yang lain. Gunakan pimpinan masyarakat. Gunakan masjid. Gunakan tok-tok penghulu. Macam mana yang dibuat oleh ahli parlimen daripada Kuala Krai. Saya hormat beliau. Sebab beliau menggunakan khidmat tok penghulu. Jadi bila khidmat dilakukan, dia adakan pondok makanan. Rakyat boleh datang ambil makanan. Saya nampak, bukan saya tak tahu, macam semalam saya katakan, Datuk Ismail Sabri sendiri susun makanan, isi dalam bakul, nak bagi pada rakyat dia. Itu satu benda yang baik. Kita kena puji. Tetapi masalah sekarang ni, bagaimana yang lain-lain? Saya dah cakap terus terang, bukan saja saya nak kata parti lain, parti UMNO sendiri khususnya, sebab UMNO itu mempunyai cawangan di seluruh negara. 23,000 cawangan. Gerakkan.
Rakyat tertekan sekarang ni. Dan jangan ada pilih kasih. Wakil-wakil rakyat yang ada peruntukan 3 juta tu gunakan untuk bantu rakyat. Buat apa nak gunakan untuk pembangunan? Buat apa nak buat titi, nak buat jambatan, nak perbaiki jalan? No, dalam keadaan sekarang ni kita tak perlu semua tu. Rakyat dah duduk di rumah. Pastikan moratorium, pastikan kumpulan wang simpan pekerja boleh dikeluarkan duitnya, pastikan makanan ada dan harga terkawal. Ini saja tuntutan rakyat. Semoga benda-benda beginilah, saya berdoa lah agar apa yang ini dibincangkan di istana besok tu menyentuhi persoalan begini. Kita menjunjung kasih, kita mengharap. Saya yakin Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong tentulah mengetahui segala-galanya. Sebab baginda di tiap-tiap negeri juga ada dapat feedback. Saudara, sebab itu bila saya tengok mantan Timbalan Menteri Dalam Negeri menghantar kiriman kat saya. Dia kata, dia bertanya, bukankah janji kerajaan ialah pertama mengawal COVID dan kedua membina semula ekonomi negara. Jadi jelas katanya darurat dan gantung parlimen bukan saja tidak membantu, malah memudaratkan kedua-dua janji itu. Itu culipan daripada mantan Timbalan Menteri pada saya. Dia kata darurat dan gantung parlimen tidak mampu mengawal COVID dan jelas merosakkan keyakinan peniaga dan pelabur. Ekonomi tidak berkembang, pekerjaan dan pendapatan rakyat akan hilang. Apakah masih diteruskan? Sebab itu katanya solusinya stop with all this nonsense. Jadi sebab itu bila orang kata PN ini gagal, jangan marah. Jangan marah, saudara. Ya, sepatutnya hari ini, sepanjang minggu ini, sepatutnya lah Majlis Tinggi UMNO sepatutnya mengadakan mesyuarat yang dijadualkan dalam minggu ini, menentu kedudukan dan sebagainya selepas daripada mesyuarat Barisan Nasional. Tapi tidak dapat terlaksana. Saya berhubung dengan ibu pejabat, puncanya kerana tak boleh nak adakan secara bersemuka. Nak buat maya dikuatiri sebab mesyuarat itu nanti akan diceroboh oleh cyber trooper. Sebab itulah UMNO tidak dapat mengadakan mesyuarat dalam untuk melaksanakan apa yang diminta oleh cawangan-cawangan dan peringkat akar umbi. Nak seorang tarik sokongan dan sebagainya. Jadi sebab itu Majlis Tinggi kena tunggu dulu. Jangan nak marah terus saja kenapa tak tarik diri. Tak boleh dalam keadaan sekarang ni, tak boleh buat apa. Jam everything. Dan sebab dia bimbanglah hackers dan penceroboh cyber ni mereka akan melakukan macam-macam. Jadi akhirnya mesyuarat Majlis Tinggi sepatutnya rahsia. Kalau orang dah dapat masuk dalam wall, masuk dalam video conferences, bukan rahsia lagi lah. Sebab semua ahli Majlis Tinggi dia memegang rahsia, bersumpah. Macam kabinet jugalah. Kalau kabinet mengadakan mesyuaratnya melalui video conferences, saya rasa rahsia kerajaan terdedah lah. Begitu jugalah yang dilakukan oleh Majlis Tinggi UMNO. Saya bertanya kenapa tak buat mesyuarat? Dia kata tak boleh nak diadakan. Tunggu dululah sampailah MKN mengizinkan. Sama hybrid ke apa ke tak kisahlah. Sebab itu kena tunggu dululah. Dan sebab itu ibu pejabat UMNO menanti sebarang keputusan dengan penuh debaran. Apakah yang akan diputuskan oleh Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong? Kerana memang saya kena ingat UMNO itu lain dia tidak. Dia sentiasa mengutamakan raja-raja Melayu. Prinsip UMNO, kerja rakyat digelik, kerja raja dijunjung. Dari dulu lagi UMNO terasas untuk setia dan menyokong apa sahaja kehendak dan keputusan Duli Yang Mulia raja-raja Melayu. Sebab UMNO ini terasas demi mempertahankan institusi raja-raja Melayu. Sebab itu mereka menanti dengan penuh debaran apakah perkembangan besok. Jadi memanglah tadi sepatutnya ada mesyuarat antara menteri-menteri daripada UMNO dengan presiden, tapi tak boleh nak buatlah. Walaupun Datuk Ismail Sabri adalah menterinya, tapi mereka tidak boleh sesiapa pun melanggar SOP yang telah ditetapkan. Jangan kerana dia menteri pertahanan, menteri yang jaga SOP COVID-19 ini boleh buat semua. Itu tak boleh. Dan sekarang itu hari ini tak berlaku. Sepatutnya memang ada nak ada perbincangan dan sebagainya. Ini saya akan perjelaskan mungkin malam besok. Saudara. Hari ini saudara, Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong mengadakan pertemuannya dengan pengerusi penasihat darurat, iaitu Tan Sri Arifin Zakaria, mantan Ketua Hakim. Inilah saudara hebatnya Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong kita ni.
Dia menyelesaikan masalah, dia memperhalusi setiap isu dengan begitu berhemah dan melakukannya seolah-olah menarik rambut dari dalam tepung. Baginda tahu ada masalah, tapi baginda tidak terus terpua begitu saja. Sebab pertama sekali baginda memanggil Perdana Menteri untuk mendapatkan pandangan dan nasihat daripada ketua eksekutif, daripada kabinet, berhubung dengan pencapaian yang terlaksana sepanjang perintah darurat diadakan, termasuklah arahan total lockdown, perintah kawalan pergerakan. Jadi Perdana Menteri kena bagi tahu pada Agong. Kemudian Tuanku mengadakan pertemuan pula dengan ketua-ketua masyarakat, ketua-ketua parti, tak ambil kisah daripada parti mana pun. Dulu Yang Maha Mulia Tuan Agong berjumpa dengan pimpinan daripada parti PBM, daripada parti UMNO, daripada parti Keadilan, daripada parti DAP, daripada parti Amanah. Malahannya baginda juga mengadakan teleconferences dengan pimpinan parti-parti politik daripada Sabah dan Sarawak untuk mendapatkan feedback ataupun mendapatkan pandangan daripada bawah. Setelah itu maka hari ini Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong bertemu pula dengan Tan Sri Arifin Zakaria. Ini pandangan daripada penasihat Majlis Darurat. Selepas didapati semua itu sekali, maka besok baginda akan bertemu dengan Raja-Raja Melayu. Baginda akan mempersembahkan kepada adindanya ke, kekandanya ke, kepada ayahandanya ke. Sebab antara Tuan Agong dengan Tuanku Perlis tentulah ayahanda dari segi usia. Antara Tuanku Agong dengan Sultan Johor tentulah kekanda. Begitu juga dengan Negeri Sembilan, tentulah ayahanda. Dan dengan Negeri Johor, Negeri Selangor. Begitu juga dengan pertimbalannya, iaitu adinda Tuanku Sultan Perak. Semua ini akan dicantum, baginda akan mempersembahkan. Ini dapatan. Dan tentulah Raja-Raja Melayu ini akan membincangkan. Dan mereka akan membincangkan aspeknya. Saya berkeyakinan, pertama-tama sekali akan untuk membincangkan what happened to the COVID-19. Bagaimana laporan yang dapat. Sebab baginda Agong tentulah dapat briefing daripada ketua eksekutif, iaitu daripada Tan Sri Perdana Menteri. Kemudian kedudukan, berapa rakyat yang dah kena jangkitan, bagaimana perancangan akan datang untuk menangani COVID-19. Sebab itu hari ini Yang Berhormat Tan Sri Perdana Menteri telah pun membuat satu pertuturan khas untuk rakyat faham. Saya berkeyakinan itulah juga intipatinya yang disembahkan pada Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong. Kemudian tentulah baginda akan mempersoalkan kedudukan ekonomi. Ekonomi rakyat macam mana? Ini raja dengan rakyat berpisah tiada. Sebab itu awal-awal 2-3 malam dulu pun saya kata, jangan kita salahkan istana. Dan jangan kita terlalu mengharapkan istana untuk membawakan kenyataan secara terburu-buru. Baginda melangsaikan setiap permasalahan rakyat ini seperti menarik rambut dari dalam tepung. Satu persatu diperhalusi. Dia kemudian akan bertanya tentang keselamatan. Kerana apabila rakyat tak ada duit, tentulah jenayah meningkat. Berapa banyak yang telah bunuh diri, berapa berompakan berlaku, kenapa penganah begini. Kemudian dengan hubungan kita antara negara-negara luar. Jadi bagaimana tentang kawalan keselamatan kita di sempadan negara, pintu-pintu masuk negara. Ini mesti dibincangkan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Sebab ini menyentuh soal kedaulatan bumi ini, kedaulatan negara kita. Kalau tak dijaga dengan baik, artinya diceroboh oleh pendatang, diceroboh oleh orang yang tidak berkenaan, artinya kedaulatan kita tergugat. Dan keempat, tentulah berhubung dengan masalah ini dengan dunia luar, dengan pelabur-pelabur, macam mana nak beri keyakinan kalau bila kita dah buka nanti, dan berapa lama nak tunggu ni. Mesti juga Raja-Raja Melayu nak tahu, sebab baginda semua dapat feedback daripada rakyat. Bukan hanya saya tadi berbual dengan seorang ahli Dewan Negeri daripada Negeri Perak. Beliau menyatakan memang beliau ada menyantuni Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak, menceritakan masalah rakyat. Dan dari segi perlembagaan, dari segi undang-undang, semua diperjelaskan. Sebab Raja-Raja Melayu juga menyangkupi soal agama Islam. Bila masjid nak buka? Ini juga persoalan yang ditimbulkan oleh rakyat. Bila kita boleh mengadakan sembahyang solat Jumaat, berapa lama? Sebab Duli Yang Maha Mulia dia ketua agama.
Baginda-baginda tentulah merasa tanggungjawab itu berat. Takkan nak biarkan masjid terus tertutup. Itu tanggungjawab baginda, bukan hanya kepada kita. Baginda juga bertanggungjawab pada Allah SWT yang dilantik sebagai pemimpin, sebagai Amirul Mukminin. Maka dalam keadaan begini mesti akan diperbincangkan, dan kemudian tentulah juga akan dipersoalkan tentang bagaimana kedudukan rakyat secara total dan pimpinan politik. Sebab baginda dapat laporan menteri mana bekerja. Sebab itu ada cerita mengatakan Yang Amat Berhormat Tan Sri Perdana Menteri telah pun menghadap petang tadi. Katanya, saya tak tahu. Saya tak tahu, tapi ini katanya yang saya dapat dalam kiriman. Katanya Yang Amat Berhormat Tan Sri Perdana Menteri telah pun menghadap agung. Besar kemungkinan akan berlaku rombakan kabinet. Ini kita tak ambil kisah lah. Dalam keadaan begini kita tak ambil kisah. Cuma yang rakyat nak tahu kesan besok. Sebab itu saya katakan kita menanti dengan penuh debaran. Apakah yang akan diputuskan oleh Majlis Raja-Raja Melayu dalam pertemuan baginda-baginda dengan Yang Pertuan Agong. Tentulah ada sesuatu yang mantap untuk rakyat. Dan kita sepatutnya berdoa. Dan yakinlah saya nak bagi tahu pada saudara, yakinlah setiap keputusan yang dilakukan oleh Duli Yang Maulid Pertuan Agong bersama dengan Raja-Raja Melayu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kesejahteraan rakyat. Dan baginda tidak memilih hanya untuk bangsa Melayu. Tidak. Semua rakyat, termasuk di Sabah dan Sarawak. Siapa saja yang ada kad pengenalan biru tu, itu rakyat baginda. Sebab itu kita berasaskan pada prinsip rukun negara. Kesetiaan kepada raja dan negara. Sebab itu kita perlu setia. Dan baginda kasih dan sayang baginda pada rakyat baginda. Sebab itu kita lihat bagaimana Duli Yang Maulid Pertuan Agong turun menyantuni rakyat. Waktu banjir pun dia redah banjir. Mencemar Duli untuk melihat sendiri. Baginda juga kalau dia makan dekat Kentucky pun dia tak ada suruh beli tak, dia sanggup beratur. Ini bukan buat-buat, ini bukan lakonan. Inilah jiwa raja-raja kita ni. Lihat sendiri macam Duli Yang Maulid Sultan Johor. Ada masanya baginda akan menggunakan naik motosikal, tak payah naik kereta sebab nak tengok bagaimana keadaan negeri jajahan baginda di seluruh Johor. Bagi sampailah ke Pontian. Tengok santuni sama ada petani, peladang, rakyat, tengok beli barang, baginda juga turun ke gerai-gerai. Sebab inilah sebab itu saya katakan raja sentiasa di hati rakyat. Sebab itu dalam keadaan begini Saudara Yazid Aziki PM terdesak, itu persoalan lain. Itu persoalan lain. Persoalan politik sekarang ni memang saya dapat bahawa ada usaha sekarang ni, sebab itu konon-konon nak buat rombakan kabinet lah apa semua tu. Itu mungkin persiapan beliau. Tapi bagaimanapun kita rakyat menanti agar Duli Yang Maulid Pertuan Agong memutuskan agar parlimen dapat bersidang dan politik disantuni secara politik. Sebagaimana saya katakan, bukan senang saudara, bukan senang untuk Duli Yang Maulid tiba-tiba nak pecat, tak boleh. Sebab kita raja berperlembagaan dalam demokrasi kita. Saya kena ingat, nak tukar ketua cawangan pun bukan senang. Nak tukar ketua bahagian pun, saya cakap dalam budaya UMNO, nak tukar ketua bahagian pun, bagai nak erak dalam bahagian tu, ini kan pula nak tukar Perdana Menteri. Tentulah ada elemennya, tentulah ada dia punya cara bagaimana. Jadi kita rakyat kena berapang dada. Kita cuma mengharapkan pimpinan kerajaan ni, bila dah kena panggil begini, bila raja-raja dah bersidang, sebagaimana yang disuarakan oleh Datuk Seri Najib, dia kata mestilah ada sebab. Kerana tak perlu, raja-raja ni sebenarnya tak nak campur soal politik. Baginda lebih seronok menyantuni rakyat, ada masa, dan baginda nak konsentrate menjaga hak ehwal agama Islam. Baginda nak bersemayang solat Jumaat di tiap-tiap daerah dalam negeri baginda. Dalam keadaan sekarang tak boleh. Dan apa yang baginda dapat, saya yakin, sebab tadi saya berbual dengan ahli Dewan Negeri daripada Perak. Semalam saya bercakap dengan ahli Dewan Negeri daripada Kelantan. Pagi tadi satu orang wakil rakyat daripada Johor menghubungi saya, dia kata, "Tok, kena bagi pencerahan ni," dia kata, "sebab rakyat sekarang ni saya nampaklah," dia kata, "dalam war ni bahaya ni. Sudah ada elemen yang mempertikaikan tentang peranan istana." Dia kata, "Tak boleh begitu, Tok." Betul, saya setuju. Istana dan rakyat berpisah tiada. Kita harus mempertahankan institusi diraja ini. Come what may lah. Yang tentang pelan pemulihan, saya tak dapat nak bagi pencerahan. Apa pelan pemulihan yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri?
Kalau dok harap menteri-menteri yang ada tu setengah ni latar belakangnya adalah pemimpin-pemimpin katak yang melompat sana melompat sini. Mereka cuma memikirkan diri mereka. Mereka tidak memikirkan soal masalah rakyat. Saya cakap terus terang lah. Bukanlah saya nak menuduh bagi saya. Tapi kalau tengok dari segi tindak tanduk mereka. Apa yang dilakukan oleh menteri-menteri. Semua nak menepis. Semua nak menepis. Jadi kata, bahawa kita kabinet ini tenang. Tenang tu rest in peace lah. Kalau bahasa Inggerisnya. Tenang semua. Mana sepatutnya boleh begitu? Dalam keadaan sekarang ni semua harus memecah fikiran. Sebab kita ni in the state of war. Berkali-kali saya katakan sekarang ni, dengan perintah darurat ini, kita berada in the state of war. Dalam keadaan begini, musuh kita tak tahu. Datang daripada satu makhluk namanya virus corona. Peperangan ini bukan sahaja meminta supaya bala tentera kita, malahan rakyat juga minta memerangi bersama. Jadi kita sama-sama turun. Bukan turun ke lapangan. Turun untuk memerangi dengan masing-masing berperanan. Yang di rumah, duduk di rumah. Yang di klinik, jaga di klinik. Yang di hospital, santuni warga kita yang terkena jangkitan. Dan saya nak pesan pada saudara, kalau anda pergi ke hospital, janganlah tunjuk kesombongan kita kepada all the frontliner. Janganlah kita tunjuk sombong kita dengan polis-polis yang menjaga. Ingat, senang ke dia orang nak duduk berdiri tengah panas? Bayangkanlah kalau kita kena berdiri 2 jam pun dah lenguh kaki. Tapi mereka demi tugas. Semata-mata mereka juga untuk mahu memerangi virus corona ini. Jadi tujuan mereka bukan nak menanyakan orang. Tujuan mereka juga adalah untuk bersama-sama memerangi virus corona. Malam besok kita bincang apa pula yang akan keputusan dan saya akan beri pencerahan sebagaimana yang saya tahu. Jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Jaga keluarga kita, jaga diri kita, bersama kita memerangi virus corona. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.